اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 19, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 7. Ta'alluq qabdah juga, iaitu ta'alluq qabdah yang ketujuh ni, ta'alluq qudrah dengan berkekalan mungkin, kemudian dengan berkekalan tak dok mungkin, kemudian daripada adanya. Dan maksud dengan qabdah itu genggam, iaitu bahawasanya mumkinun, di dalam genggam iradah kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikehendaki Allah, dikehendaki pada yang tak ada, nescaya dikekalkan akan mumkinun itu atas tak ada-nya, atau pada benda yang ada dikekalkan atas adanya. Dan kalau dikehendaki, nescaya diadakan mumkinun pada yang pertama, pada masalah yang pertama, pada masalah yang pertamanya, pada masalah dikehendaki Allah Ta'ala pada yang tak ada tu, atau dihilangkan daripadanya, daripada mumkinun adanya, ada mumkinun pada yang kedua. Ini ayat kitab dia payah sikit lah ya, kita baca dulu kitab, barulah kita hurah. Jadi ketujuh ta'alluq qabdah juga, sebagaimana kelima ta'alluq qabdah, keenam ta'alluq qabdah. Hak yang ketujuh ni iaitu ta'alluq qudrah dengan berkekalan tak ada mungkin. Tak ada mungkin ni kemudian daripada adanya. Sebab tak ada mungkin ni ada tak ada mungkinun yang sabik, ada tak ada mungkinun yang lahik. Ini tak ada mungkinun yang lahik lah ni. Mana tak ada mungkinun kemudian daripada adanya lepas mati seseorang. Itu mengatakan Adam yang lahik, Adam yang akan datang. Mana kita tidak menempuhi lagi hak tak ada ni. Satu lagi, tak ada mungkinun sebelum daripada diadakan. Hak tu qabdah yang kelima. Sebelum kita diadakan, kita tak ada, kita dipanggil Adam sabik, Adam ketiadaan kita yang terdahulu. Sebelum Allah Ta'ala jadikan kita tu, kita tak ada. Itu qabdah yang kelima tu. Hak ni tak ada mungkinun ni kemudian daripada ada, yang mana lepas kita ada, kita dimatikan, ditiadakan. Dalam keadaan kita tu tak ada, itu duduk bawah genggaman Allah. Sama anak nak berkekalan tak ada mungkinun kemudian adanya, dan genggaman Tuhan. Lepas dia mati,
nak kekalkan tak ada ke, nak kekalkan ada, nak adakan semula ke, itu di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita balik semula pembicaraan terdahulunya secara tafsil, secara perhalusi. Dalam kitab Pati Paridah ni ada 7 ta'alluq bagi kudrah. Dalam kitab Takribul Ikhwan dia ada 8. Sebab qabdahnya ada 4. Qabdahnya ada 4. Qabdah yang keempat selepas diadakan. Diadakan tu diadakan oleh Allah hak ta'alluq tanjizi nombor 4 tu. Nombor 4 ta'alluq tanjizi hadis juga, iaitu ta'alluq kudrah dengan mengada akan dia kerana membangkitkan daripada kubur. Lepas tiup sangkakala yang kedua, Allah mengadakan kembali. Dalam kita duk ada kembali di hari akhirat ni, dia ada qabdah yang keempat, iaitu dalam genggaman Allah nak kekalkan ada ataupun nak binasakan hak Tuhan belaka. Ni dia ada pula qabdah yang keempat. Hak lepas daripada tanjiz hadis yang Tuhan membangkitkan kita, mengadakan kita kembali selepas daripada tiup sangkakala yang kedua. Jadi dalam kitab Takribul Ikhwan karangan almarhum Tok Diskam, dia ada 8 ta'alluq. Dalam kitab Pati Paridah dia ada 7. Ini secara tafsil. Ta'alluq ni adalah khijaan, tugas. Kalau cakap belah ini dipanggil tagang, khija tugas. Qudrah sifat, qudrah sifat Allah yang qadim. Pandai ni. Ta'alluq qudrah mengada meniada. Sifatnya satu. Barang yang Tuhan mengada meniada, tidak terhingga banyak adalah ada learning ni lah. Ini adalah hasilan daripada ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ta'alluq kudrah ni dipanggil ta'alluq taksir, memberi bekas, memberi kesan. Hak tak ada diadakan, hak ada ditiadakan, itu ta'alluq taksir dipanggil. Ni hak berlaku sekarang ni lah. Ini adalah kesan daripada ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudrah satu, esa. Hasilan daripada ta'alluq kudrah Allah hak perbuatan-perbuatan yang sedang berlaku sekarang ni lah. Ini hasilan daripada ta'alluq sifat kudrah Allah yang qadim, yang esa. Jadi ta'alluq kudrah ni mengada tu baharu, itu dipanggil tanjizi hadis. Hak ni hak ta'alluq kudrah yang sebenar-benar. Sebab apa? Sebab ta'alluq kudrah ni mengada meniada. Jadi mengada meniada tu dipanggil ta'alluq kudrah. Dalam genggaman ni nak cerita kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Contoh macam sekarang kita sedang ada dalam genggaman kekuasaan Allah, nak kekalkan ada ke, nak tiadakan sekarang ke, dalam genggaman kekuasaan Allah. Ni nak cerita bahawa Allah kuasa segala-galanya. Tetapi bilakah Allah meniadakan kita, mematikan kita? Meniada memati ni panggil tanjiz hadis. Tanjiz hadisnya muafakat iradah Allah pada azal. Iradah Allah pada azal menetapkan bila kita tiada, bila kita mati. Sampai masa itulah Allah akan meniadakan kita, Allah akan mematikan kita. Itulah tanjiz hadis. Inilah ta'alluq kudrah yang sebenar. Mengada meniada. Jadi satu je. Dia sampai ke pecah 7 ni. Hak ni nak buka lagi ke kita, nak cerita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah ni boleh mengada, boleh meniada sedia kala. Dah sifat kudrah Allah sedia kala, sifat kudrah Allah qadim, maka boleh mengada, boleh meniada, qadim jugalah. Tetapi mengada, meniada sungguhnya kemudian.
Tu tanjizi hadis. Tapi hak tu takluk kudrah yang sebenar. Boleh mengada, boleh, tapi Tuhan belum lagi mengada. Lepas ada pula kita ni, dalam keadaan kita tak ada tu pula, dalam genggaman Allah, Allah nak kekalkan tak ada, Allah nak mengadakan hak dia belaka. Kemudian Allah mengadakan. Ini sekarang kita dalam ada ni, dalam genggaman Allah, Allah nak kekalkan ada, Allah nak meniadakan, tu hak dia belaka, tu kuasa dia belaka. Tuhan meniadakan sungguh, itu muafakat dengan hak iradat tentukan. Tu hak tanjizi hadis bagi kudrah. Dia biasa ginilah. Ni misal cara kasar. Maknanya kita ada duit. Kita ada duit. Bila kita ada duit, kita bolehlah membeli. Gitu je lah. Kita boleh membeli sebab duit ada. Dalam keadaan duit kita ada ni, orang pun tunjuk barang kita. Tuan, orang tunjuk barang kita tu dalam genggaman kita, dalam rentahan kita. Orang tak boleh paksa kita. Kok pandai kita lah nak beli ke, tak mau beli ke. Tapi memang kita boleh daripada asal lagi dah, sebab duit kita ada lama dah. Boleh daripada asal lagi dah. Orang pun tunjuk barang kita, nak beli ke tak mau beli, dalam genggaman kita, dalam rentahan kita. Boleh belaka tu, hak kita, duit kita. Pandai ni, dalam kekuasaan kita duit tu. Tu dalam genggaman kita. Kita pun kenal. Lepas kita kenal, kita pun beli. Beli tu tanjizi tu. Tu baru ya sungguh. Ada duit, boleh beli. Ada barang dalam genggaman nak beli. Tak beli pun, boleh je. Hak beli sungguh. Ulu duit, ulu barang, akad. Tu baru tanjizi. Tu beli sungguh. Tapi hak boleh beli, daripada ada duit tu boleh lalu dah. Tapi boleh, bukan beli. Tak buat pun laginya. Boleh je. Tunjuk barang dalam genggaman kita. Nak beli boleh, tak mau beli pun boleh. Tak beli pun juga, baru dalam genggaman. Kita pun beli, beli sungguh. Tu barulah tanjizi sungguh. Lepas tu bila kita beli, jadi milik kita. Bila milik kita, dalam genggaman kita, kita nak jual balik ke, kita nak kekalkan hak kita ke, hak dah kita lah, barang kita dah. Ada dalam genggaman kita. Boleh tak kita nak jual kembali? Apa tak boleh? Genggaman kita. Kita nak jual kembali ke? Kita nak pegang ke? Hak kita. Siapa masa dah nak pergi, dah kenal lah kita. Kita pun jual semula. Tu tanjizi. Gitu je lah. Sebelum kita beli, barang tu ada dalam genggaman kita. Selepas kita beli, jadi milik kita dalam genggaman kita. Nak jual, boleh belaka nak jual pun. Sampai masa jual sungguh, tu tanjizi. Gitu je lah nak ceritanya. Tapi kalau nak kira perbuatan sungguh adalah membeli dan menjual. Itu hak perbuatan sungguh. Setakat dalam genggaman, nak beli boleh, tak mau beli boleh. Tu dah jual beli pun. Lepas tu barang milik kita dah, dalam genggaman, nak kekalkan kita boleh, nak jual semula pun boleh. Setakat dalam genggaman, tak jual-jual punya. Hak kerjaan sebenar duitnya membeli menjual. Tu kerjaan sebenar. Setakat dalam genggaman, dalam rentahan kita, nak beli ke tak boleh. Tak ada beli, tak ada buat tu. Jadi milik kita lepas kita beli. Dalam genggaman kita, nak kekalkan ke nak jual semula. Tak ada buat gapo pun dalam genggaman dia. Kita pun jual sungguh. Tu baru perbuatan. Jadi sekarang ni pecah takluk 7 ke 8 ke, hak takluk yang sebenar adalah tanjizi hadis. Mengada, meniada, mematikan, lepas tu mengadakan kembali selepas tiup sangka kala yang kedua. Hak tu hak takluk kudrah yang sebenar. Jadi yang pertama, suluhi qadim. Sifat kudrah Allah qadim, boleh mengada, boleh meniada pun qadim juga. Dalam keadaan kita tak ada tu, dalam genggaman kudrah Allah, dalam genggaman kekuasaan Allah, nak kekalkan tak ada, siapa ke sudah tak ada tu hak dia kuasa kan.
Nak mengadakan hak dia kuasakan. Mengadakan sungguh ni muafakat dengan hak iradat menentukan kita akan dijadikan, diadakan, dilahirkan, maka sampai masa Allah yang bersifat kudrah mengadakan kita, melahirkan kita. Itu tanjizi hadis. Cuma hak dalam kitab Pati Paridah ni disusung 1 ta'alluq tanjiz qadim, 2, 3, 4 tanjiz hadis, 5, 6, 7 ta'alluq qabdah. Tapi kalau ikut susunan tulis dah. Hak yang pertama tu yang pertamalah. Yang kedua letak hak nombor 5 tu, yang kedua. Hak yang kedua letak hak nombor 5 tu. Yang ketiga letak hak nombor 2. Yang pertama ta'alluq sulh qadim tu ya dah yang pertama. Yang kedua hak nombor 5. Itu yang kedua. Yang ketiga hak nombor 2. Yang ketiga hak nombor 2. Yang keempat hak nombor 5. Yang keempat hak nombor 6. Hak yang kedua tu nombor 5. Yang keempat hak nombor 6. Yang keempat hak nombor 6. Yang kelima hak nombor 3. Yang kelima hak nombor 3. Yang keenam hak nombor 7. Yang keenam hak nombor 7. Yang ketujuh yang terakhirnya hak nombor 4. Baru mudah cerita. Yang pertama hak nombor 1. Yang kedua hak nombor 5. Yang ketiga hak nombor 2. Yang ketiga hak nombor 2. Yang keempat hak nombor 6. Yang keempat, yang kelima hak nombor 3. Yang keenam hak nombor 7. Yang ketujuh hak akhir hak nombor 4. Sebut dah kuliah terdahulu. Yang pertama ta'alluq sulhi qadim. Sifat kudrah Allah qadim, boleh mengada, boleh meniada pun qadim. Dalam keadaan kita tak ada hak nombor 5 tu, ta'alluq qabdah. Dengan makna mumkinun dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu ta'alluq kudrah dengan berkekalan tak ada mumkinun pada waktu imkan adanya, dahulu daripada ada, dan waktu imkan adanya. Bila ni? Dahulu daripada ada. Nak berkekalan tak ada mumkinun. Mumkinun ni al-amru allati yajuzu wujudu al-amru allati yajuzu wujudu adamu. Itu mumkinun. Perkara yang harus ada, harus tiada, mumkinun. Jadi mumkinun dengan jaizun sama je. Jaizun ni perkara yang harus ada, perkara yang harus tiada. Mana mumkinun? Selain daripada zat Allah dan sifat Allah yang wajib ada, selain daripada anak Allah, isteri Allah yang mustahil nak ada. Itu contoh dia. Mustahil banyaklah. Anak Allah mustahil, isteri Allah mustahil, syarik sekutu bagi Allah mustahil. Jadi hak mumkinun ni hak harus ada ni lah, tu mumkinun. Tapi sebut mumkinun ni jadi kita satu istilah yang payah pula. Mumkinun ni selain daripada zat Allah dan sifat Allah yang wajib ada, yang qadim, selain daripada perkara yang mustahil. Apa dia? Perkara yang harus. Ada kita, tiada kita, perkara yang harus. Gerak kita, diam kita, perkara yang harus. Perkara baik yang kita lakukan, perkara jahat yang kita lakukan, tu mumkinun belaka. Perkara yang harus ada, harus tiada pada akal. Perkara jahat itu perkara yang haram disebab hukum syarak, tapi disebab akal perkara tu harus ada, harus tiada. Akal boleh terima seseorang buat benda yang maksiat, itu perkara yang mumkinun dia panggil. Jadi hak berlaku ni semua ni mumkinun belaka lah ni. Jadi mumkinun ni makhluk tu lah mumkinun. Kainat tu mumkinun belaka lah tu. Panggilan dia je. Alam mumkinun juga, alam Rabbil alamin. Alam apa ni? Ni kullu mawjudin siwallah.
benda yang ada selain daripada Allah tu alam. Benda yang ada selain Allah, apa dia? Benda yang harus ni lah juga, makhluk ni lah juga alam. Mungkinun pun makhluk juga, selain daripada Allah tu mungkinun, selain daripada perkara yang mustahil tu mungkinun. Tu je lah. Mungkinun lafaz mufrad, mumkinat lafaz jamak, gitu je. Jadi sekarang ni sebelum kita diadakan tu hak qabdah nombor 5 tu, dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nak kekalkan takdir kita, tu di bawah genggaman kekuasaan Allah. Ni sebelum kita ada, ni kita lepas dah lah. Hak sebelum ada ni cucu lah barangkali dah. Kalau hak ketentuan Allah ada cucu lah maknanya, kita letak adalah cucu tu. Maknanya sekarang ni cucu tak ada lagi. Hak tak ada tu dan genggaman Allah. Nak kekalkan tak ada, kekuasaan dia. Nak jadi ada, kekuasaan dia. Tapi mengikut iradah Allah. Iradah Allah menentukan cucu tu akan ada sampai masa sebagaimana yang iradah kehendak. Allah pun mengadakan cucu kita. Itu hak nombor 3, ta'alluq tanzizi hadis. Ta'alluq tanzizi hadis, diluluskan kehendak dengan kudrah akan barang tentu dengan iradah pada azal. Mengadakan kepada kita tak ada, mengadakan cucu kita tak ada lagi tu, ataupun kita pada masa kita dilahirkan Allah mengadakan. Ni sampai masa sekarang kita dalam ada ni, dalam ada kita sekarang ni, hak qabdah hak nombor 6, hak kita letak jadi nombor 4 tu. Hak qabdah nombor 6 tu, hak sini nombor 6 lah dia tulis ni. Ni sekarang kita dalam ada ni. Hak nombor 6 tu ta'alluq qabdah juga, itu ta'alluq qudrah dengan berkekalan ada mungkinun kena tak ada. Ni sekarang ni kita ada ni. Dulu kita tak ada, kita ada. Jadi dalam genggaman kekuasaan Allah, nak kekalkan ada, nak tiadakan sekarang, itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Tuhan nak meniadakan kita sekarang pun dalam genggaman kekuasaan Allah. Tuhan mengadakan sungguh sebagaimana iradah tentukan bilakah kita mati. Sampai masa iradah Allah menentukan kita mati, Allah mentakdirkan, Allah mematikan kita. Hak tu hak ta'alluq tanzih hadis kalau dalam buku ni nombor 3 tu. Mati dah, tak ada dah. Contoh nyetuk nenek kita, mati dah sekarang ni, tak ada dah. Dalam genggaman kekuasaan Allah, nak kekalkan tak ada, Tuhan kuasa. Nak mengadakan pun Tuhan kuasa. Iradah Allah menentukan hak mati sekarang ni akan diadakan kembali selepas dia tiup sangka kala yang kedua. Tu tanzih hadis, Allah mengadakan, dibangkitkan daripada kubur. Kemudian lepas dibangkitkan daripada kubur tu, lepas dibangkit daripada kubur, tak ada dah qabdahnya. Tu hak dalam kitab Takribul Ikhwan ditambah selagi tu pula. Sedang dibangkitkan dalam genggaman Allah, nak kekalkan hari akhirat ataupun Tuhan nak binasakan. Tuhan kekalkan sebagaimana iradah tentukan, sebagaimana yang Tuhan nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Ada ni. Jadi cuma nak cerita pecah-pecah ni, nak cerita kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah ini dalam genggaman Allah, nak mengada, nak meniada. Dalam keadaan kita sudah ditiadakan, dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, nak kekalkan tiada, nak mengadakan kembali. Ini semua di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita nak kemah ni, nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadir, yang amat kuasa. Segala-galanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan macam contoh ini, cerita bab diadakan kita, ditiadakan kita, diadakan kita kembali. Ini contoh je
Semua yang berlaku ni semuanya adalah kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sekarang gerak diam kita, kita gerak itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Tuhan buat kita gerak tu, dalam genggaman Tuhan tu, Tuhan nak diamkan serta-merta, Tuhan diam je lah. Tapi Tuhan diamkan bila kita ni sampai saat sebagaimana hak azali iradah tentukan. Bila kau kita diam, maka Allah pun diamkan kita. Diam kita ni. Jadi siapa yang diamkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Dalam diam kita ni, dalam genggaman kekuasaan Allah, Allah nak gerakkan kita bila masa pun dalam genggaman kekuasaan Allah. Bila Allah gerakkan kita kembali, tanjiz hadisnya sebagaimana hak iradah tentukan, saat kita akan digerakkan kembali. Dia gitu. Ada ni. Ni sekarang ni kita sedang hidup ni, Allah yang buat. Dalam genggaman Allah nak kekalkan hidup, nak matikan sekarang dalam genggaman Allah. Sekarang ni kita nampak sokmo ni, nampak sokmo, terang sokmo mata kita ni. Itu semua adalah takluk tanzih hadis bagi kudrah. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam genggaman Allah, Allah nak padamkan segera penglihatan kita, Allah boleh buat je sebab dia bawa genggaman dia. Ada orang yang bangun tidur, buka mata, gelak gelemak. Ada. Hak zahirnya dia doktor kata saraf. Atau hak zahir. Hak ukur zahir, hak doktor cek. Kenapa dia ni? Tak ada kata sebelum ni mata dia jadi gelap, bertambah gelap. Tidak. Ada seumpama tu. Ada hak Tuhan buatnya, mata dia kau lama kau apa? Kabur no? Kabur mana? Itu tak kabur. Betul tak ejaan tu? Kabur ada. Jadi mata ni kau lama apa? Oh, katakan orang apa? Tak apa gari apa panggil? Gari. Dia panggil apa? Tak apa gari ke apa? Tak berapa nak kata warna ni. Misalnya gicek kat doktor, tak ada selaput mata ni. Tak ada selaput mata. Disuluh biji mata tu nampak sampai ke belakang, dia kata. Mana selaput mata tak ada. Dia kata apa? Saraf. Tak ada pasal tu. Kau lama kau gelap, akhirnya hilang. Ada orang yang mana bangun pagi esok hilang. Ada tu? Tak ada. Ada. Hak saraf tu asbab zahir lah. Saraf ke tak saraf semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita dalam terang mata ni tanjiz hadis itu Tuhan buat. Tapi dalam genggaman Tuhan nak padamkan segera hak terang ni pun Tuhan boleh buat. Bila Tuhan padamkan penglihatan kita, kalau iradah tentukan. Iradah tentukan penglihatan kita akan padam secara serta-merta. Tuhan pun tanjiz hadis padamkan serta-merta. Iradah menentukan akan padam juga, tetapi secara beransur-ansur. Maka Tuhan pun buat dalam keadaan beransur-ansur akhirnya hilang penglihatan. Ada. Tapi dalam keadaan Tuhan buat beransur-ansur penglihatan kita jadi kurang, dalam genggaman Tuhan tu Tuhan nak percerahkan serta-merta pun boleh dalam genggaman Tuhan. Tapi apa yang Tuhan buat sebagaimana apa yang Tuhan kehendak iradahkan pada azal. Tapi nak cerita kekuasaan Allah boleh belah ke hak dia. Sebab itulah kalau kita ngaji sebuah hukum akal, ni sebuah hukum akal nak cerita kekuasaan Allah, harus Allah buat segala-galanya. Harus pada akal orang yang derhaka Tuhan nak buat syurga. Harus pada akal orang yang derhaka maksiat Tuhan nak buat syurga. Kalau kau tak faham sini, dia akan jadi apa benda ni? Orang yang beriman dan taat Tuhan bubuh neraka, orang yang maksiat kufur Tuhan bubuh syurga. Ini cerita harus pada akal berdasarkan kepada kekuasaan Allah. Hak dia belaka, nak buat guana pun hak dia. Timbul tak zoling kalau gitu. Zoling ni hak orang.
Zalim ni hak orang. Faham tak ni? Kalau hak dia nak temu zalim kok mana? Hak ni tilik kepada kekuasaan. Tilik kepada Tuhan janji. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, Tuhan nak pergi syurga. Tilik pada janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Memungkiri janji itu kekurangan bagi Allah. Mustahil. Mustahil ni tilik kepada janji. Tilik pada kekuasaan Allah. Hak dia belaka. Faham tak ni? Ni kena faham lah. Tapi kekuasaan dia boleh buat belaka lah hak dia. Orang kafir, Tuhan nak buh ke syurga, harus pada akal. Tapi apabila tilik kepada Tuhan royak, orang kafir ni Tuhan sama sekali tidak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni orang yang mensyirikkan Allah. Jadi tilik pada janji, mustahil orang kafir nak masuk syurga. Itu tilik pada janji. Mustahil orang kafir nak masuk syurga. Tilik pada janji haruh. Mana? Orang beriman yang derhaka. Orang beriman yang derhaka, dari segi hukum akal, ubu syurga ke ubu neraka hak dia. Dari segi hak hukum syarak, hak Tuhan royak ke mana? Dia beriman, tapi dia maksiat, dia derhaka. Akal boleh dari segi syarak boleh terima belaka tu, sebab Tuhan royak dah. Tuhan boleh ampun pada sesiapa yang Tuhan kehendak. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tuhan mengampuni dosa selain daripada dosa menyengutukan Allah bagi sesiapa yang Tuhan kehendak. Jadi orang mukmin yang asi, yang derhaka ni harus pada syarat syurga terus dengan diampuni, ataupun Tuhan masuk neraka dulu tanpa Tuhan ampuni. Hak dia ni hak syarat, ni hak syarat. Hak akal boleh berlaku mana-mana pun. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Hak ni dak kena hura ni lagi faham kok lain ni. Saya pernah dengar lah satu wacana tu. Dia kata akidah Asy'ariyah pelik akidahnya. Tuhan kuasa, Tuhan boleh bubuh orang mukmin ke neraka. Tuhan boleh bubuh orang kafir dalam syurga. Itu tilik pada kudrah kekuasaan Allah. Ke Tuhan lemah? Tuhan tak boleh buat. Tuhan boleh buat segala-galanya. Tu hak hukum asal. Nak ceritanya kekuasaan Allah, nak ceritanya istighna Allah Subhanahu wa ta'ala, terkaya Allah. Bila Allah terkaya tak ada sekat-sekatnya. Ini buat warna pun tak ada sekat. Hak sekat ni kita yang tak terkaya. Allah yang terkaya, lepas daripada segala-galanya. Nak sekat kat mana? Dia nak letak mana? Hak dia kan, dia letaklah mana pun. Itu istighna Allah. Harus pada akal. Segala-gala perkara tu lah. Mana harus pada akal? Segala-gala, contohnya orang mukmin nak buh neraka, orang kafir nak buh syurga. Itu harus pada akal. Kita pun tilik kepada janji, tilik kepada Quran beritahu. Tu pergi pada hukum syarak. Bukan hukum syarak hukum 5 tu. Hukum syarak hukum 5 wajib, sunat, haram, makruh, itu hukum syarak taklifi. Tu dalam usul fiqh tu. Hukum syarak ni mana? Hukum yang berpandukan kepada hak Quran royak. Quran royak ke mana? Orang mukmin beramal soleh syurga lalu dah. Maka wajib pada syarak orang mukmin yang soleh syurga. Quran royak orang kafir Tuhan tak ampun sama sekali. Tidak pada Quran royak mustahil syarak orang kafir masuk syurga. Quran pula royak orang mukmin yang derhaka ni Tuhan boleh ampuni. Tuhan boleh ampuni. Ayat lain orang derhaka neraka, orang derhaka neraka. Tapi ayat lain cerita pula Tuhan boleh mengampuni dosa selain daripada dosa menyengutukan Allah.
Jadi orang mukmin yang derhaka ni harus syarat syurga terus dengan diampuni ataupun kena balas neraka dululah. Dah dia buat jahat dulu kan. Harus syarat. Apa? Sebab Quran ayat orang derhaka nak masuk neraka. Dah apa kata boleh masuk syurga juga. Quran ayat Tuhan boleh ampuni selain dia dosa syirik. Ni faham tak? Tapi nak cerita haru-haru tu, nak cerita terkayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi tilik pada Quran, sama juga tilik pada iradah. Tilik pada iradah tak ada haru-haru dah. Iradah menentukan ada, maka sampai masa Allah pun mengadakan. Iradah menentukan tak ada, sampai masa Allah Ta'ala meniadakan. Iradah menentukan akan diadakan kembali, maka sampai masanya diadakan kembali itu kudrah. Jadi kalau tilik kepada iradah Allah yang telah menentukan segala-gala kepada azal, tak ada dah haru-haru tu. Tapi sebab apa dalam kitab sifat 20 masih lagi datangkan sifat haru. Haruh Allah mengada, haruh Allah meniada. Walhal pada azali iradah telah menentukan sama ada ataupun tak ada. Iradah menentukan ada, pasti ada. Masya Allah kan Nabi kata, barang yang Tuhan kehendak maka pasti akan ada. Kenapa lagi didatangkan sifat haruh? Ini pernah ni orang-orang yang berkenaan agama lah, orang tinggi dalam agama, dia pernah persoal perkara sifat haruh pada akal ni dengan satu syekh. Mari daripada luar negara dia persoal. Tapi kita hok dengar dia tanya syekh tu, kenapa perlu lagi didatangkan sifat haruh? Haruh mengada, haruh meniada, walha Tuhan telah iradah dah pada azal segala-gala perkara. Dia tanya syekh tu, nisbah dengan kita ni kok tak padang tanya gitu kepada syekh tu dengan title label orang bertanya tu, nampak tak reti sangat. Tanya pula dengan syekh, nak tanya dengan syekh ni tanyalah soalan hak berat-berat. Soalan hak payah-payah. Tambahan pula yang bertanya pula orang label tinggi. Awak tak tanya soalan barang gitu, ada soalan barang. Barang ni maknanya soalan remeh, soalan mudah. Sebab apa? Sebab dia pernah persoal. Haru-haru apa lagi? Tuan letak daripada azal. Didatangkan sifat haruh ni, yang pertama nak menyempurnakan sifat istighna Allah. Terkaya Allah. Allah boleh segala-gala perkara tu, Tuhan terkaya. Yang kedua boleh datangkan sifat haruh ni nak tolak Mu'tazilah yang mengatakan wajib Tuhan buat benda baik kepada hamba. Wajib. Ada ahli sunnah haruh ke? Tuhan awak baik ke? Tuhan awak lebih baik ke? Haruh. Mu'tazilah tak. Tuhan buat hamba, Tuhan wajib buat salah, buat baik kepada hamba, buat aslah, buat lebih baik kepada hamba. Wajib. Buat salah ni boleh makan, wajib ya. Buat aslah ni makan sedap, tu wajib ya. Wajib bagi Tuhan. Mu'tazilah. Lepas tu hak kebulu tu nak orang pula tu hak tak boleh makan tu. Hak kebulu tu bukan Tuhan buat, dia buat sendiri. Dah pergi perang buat apa? Bila perang warga kebulu lah. Bukan Tuhan buat benda buruk gitu, benda jahat gitu, bukan Tuhan buat. Lagi kat tu Mu'tazilah. Dia lagi kat tu. Ceritanya haruh lah ke? Tuhan awak cukup makan, Tuhan awak makan sedap, Tuhan awak kebuluh, harus. Sebab apa? Sebab kekuatan hak dia belaka kan. Tapi hak Tuhan buatnya mengikut ketetapan iradah. Mana kalau balik pada ketetapan iradah tak ada haruh-haruh dalamnya. Sama juga dengan hak qabdah, tak ada dah. Tapi nak cerita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nak kenal Allah. Nak ceritanya Tuhan dalam genggaman Tuhan belaka nak buat gapa-gapa pun, tapi sampai masa Tuhan buat sungguh tanjizi hadis muafakat dengan iradah. Tapi kita nak cerita kekuasaan Allah, pergi pada qabdah tu, cerita kekuasaan Allah. Tapi hak Allah buat sungguh tanjizi hadis. Berat kita ni bukan hak qabdah, hak tanjizi hadis pun tak ada juga hak Tuhan. Allah. Hak berlaku ni hak makhluk. Hak tu berat sangat dah tu. Kita nak buka kekuasaan Allah ni, hak Tuhan buat, hak tu hak ketetapan iradah.
Tapi kuasa Tuhan ni dalam genggaman dia belaka nak buat apa-apa pun. Tu kuasanya Tuhan dalam genggaman dia. Tapi buat sungguh mengikut ketetapan iradah. Tapi kita bukan nak cerita hak Tuhan buat sungguh saja ni. Hak tanjizi hadis. Tuhan buat sungguh segala-gala berlaku ni. Nak cerita lagi kekuasaan Tuhan luah ni. Dalam genggaman dia belaka Janji benda tu mungkinung je. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda tu harus bergenggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mustahil tak kait dengan genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak harus ni bergenggaman kekuasaan Allah. Nak cerita kekuasaan Allah. Tiba-tiba hak Tuhan buat di hadis pun dak bukan hak Tuhan, hak kita sendiri. Hak kita sendiri. Memilih pun hak kita sendiri. Buat pun hak kita sendiri. Memilih hak kita sendirilah, sebab Tuhan letak dah akal di kita, Tuhan letak dah IQ di akal yang boleh menilai, yang boleh memilih, maka kita menilai, memilih sendiri. Waktu hak Tuhan dia kata hak kita sendiri. Tu berat sangat tu. Kita akal ke IQ ke Tuhan buat. Menilai memilih Tuhan buat. Segala-gala berlaku Tuhan buat. Sebab mungkinun belaka tu kan. Ada akal mungkinun. Akal ada kekuatan menilai mungkinun. Akal menilai memilih mungkinun. Hak mungkinun semua hak Tuhan. Gitu je lah. Dok hak tanjiz hadis hak Tuhan buat pun dok Tuhan. Makhluk pula dah jadi secara mutlak. Bukan Tuhan buat. Tuhan tak letak dah IQ dia akal, IQ tu menilai memilih sendiri. Tuhan letak dah tenaga dia hamba, tenaga tu yang menggerak dan menghasilkan pekerjaan hamba. Walau itu semua adalah takluk tanjiz hadis bagi kudrah belaka tu. Tu qada belaka tu. Dok sekarang Lepas tu tak masuk dalam qada Allah. Qada Allahnya hanya Tuhan letak bubuh akal, bubuh IQ. Tuhan bubuh tenaga. Hak tu je hak Tuhannya. Lepas itu tak ada hak Tuhan. Dah banyak mana hak Tuhannya? Banyak mana hak Tuhan? Mana? Kalau kata hak jahat bukan hak Tuhan, hak tu pun tak ada mana hak Tuhannya. Hak makhluk belaka dah. Dah hak jahat dengan baik, banyak hak jahat. Orang kafir dengan orang Islam, orang kafir 3/4 dunia dah, 3/4 ahli dunia. 3/4 dah. Betul ke tak tahu tu. Lepas tu orang hak Islam 1/4 pula. Banyak mana Islam hak soleh, banyak mana Islam hak tak soleh. Mana pula? Bagi dua juga. Jadi 1/8 je hak Islam yang soleh. Hak soleh ni pula ni bukan soleh sama-sama. Ke soleh sama-sama? Soleh sama-sama ke? Ayah haji tu dah soleh sama-sama. Kadang-kadang soleh zuhir je sama-samanya. Batin soleh ke tak? Riak wujud takabur soleh apa? Jadi hak soleh ni pun ada juga time tak soleh. Bukan hak Tuhan juga. Jadi berapa persen hak Tuhan? Hak baik je hak Tuhan. Rabbil alamin gitu. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan pun bukan hak Tuhan. Kalau pilihan dan perbuatan bukan hak Tuhan, hak hamba sendiri. Hak baik pun pilihan dan perbuatan hamba bukan hak Tuhan. Hak jahat pun pilihan dan perbuatan hamba bukan hak Tuhan. Tak ada hak Tuhannya. Apa ni? Kalau hak jahat bukan hak Tuhan pun tak banyak mana hak Tuhan. Hak baik tu hak Tuhan. Tapi kalau pilihan dan perbuatan bukan hak Tuhan, hak baik pilihan dan perbuatan hamba bukan hak Tuhan. Hak jahat pilihan dan perbuatan hamba bukan hak Tuhan. Hak Tuhannya mana? Tak ada rukun iman yang ke-6. Payah tu. Tapi alhamdulillah lah orang kita duk ngaji ni, faham molek dalam bab ni. Bawa mari ajaran yang salah. Mana boleh nampak lah dah. Allah buat apa dia ajar gitu, salah tu. Sambil bila royak kepada keluarga, royak ke puang dia, royak ke isteri dia, tu salah dia ajar.
Bayang orang hok kata salah tu duduk sujud surau, bukan ustaz pun. Orang hok dia kata salah dalam TV tu doktor, orang hafal Al-Quran, orang yang pakar dalam bidang qiraah, kan barang pensyarah universiti, hafal Al-Quran, doktor bidang agama. Hak luar TV ni dia ayat ke isteri dia salah. Ini orang biasa je. Ada ni. Itu kurniaan Tuhan Melaka tu. Warna kita orang masjid Bukit Payung. Banyak kelas dah saya cerita ni. Hak tanyalah Ustaz TV9 tu. Hak dalam minggu lepas tu. Hak tu memang salah terang-terang lah. Dan alhamdulillah maknanya program baru minggu lepas pergi Kuala Lumpur dah. Dalam 2-3 minggu lagi pula, tapi dak kosek kelas Bukit Payung ni. Lepas habis kelas Bukit Payung, street lah dah. Gitu je. Dia orang minta ustaz, ustaz, mari awal-awal lah kita buat kelas 2 hari, Sabtu dengan Ahad. Hari Sabtu tu batal, minta maaf kata. Nak pergi tempat demo boleh, tapi celah-celah. Hak ada kita tak boleh nak batal kata. Dia minta lah kalau boleh. Hari Sabtu ni mana tak ada. Macam minggu lepas, minggu hak tak ada, saya boleh pergi lah. Malam Sabtu tak ada masalah lah. Jadi nak batal tu tak boleh lah kata. Jadi nak pergi sebab hak baru ni tu tak selesai. Nak selesai warna cerita bab hukum akad asah, nak takkan selesainya. Tapi kalau orang tak biasa ngaji hukum akad asah ni, bagi mereka sangat-sangat lah nak. Mai dia dengar ceramah tu tak jadi. Tapi di antara hak dimintanya cerita bab qada qadar kerana TV tu aja salah. Tu bagus lah kata. Bagus. Orang hak minta tu dengan dia boleh tahu salah dalam TV tu. Mana asah fardu ain tauhid ada. Asah fardu ain tak ada. Maknanya dia kata saya memang cadang dah. Beberapa 2-3 part selok nak buat, mesti saya akan bicara bab qada qadar gimana pun. Tapi hak ni dia minta. Dia tak minta pun saya akan cadang. Dia minta supaya qada qadar sebab apa? Baru ni dalam TV. Kalau tanya orang ramai tu belum tentu lagi boleh nilai salah. Ni bagus, ni bagus. Mana faham? Dan soalan dia dalam FB. Apakah punca kebanyakan manusia sentiasa suka memilih jalan jahat daripada jalan kebaikan? Sedangkan Allah telah menganugerahkan kepada mereka akal yang boleh membuat pilihan dan justifikasi, dia kata. Maka dia pun cerita Allah sudah bagi panca indera dan pertimbangan, disertakannya Allah jadikan nafsu. Tapi oleh kerana nafsu tu yang menguasai, maka nafsu pun memilih akan perkara yang jahat. Sebab soalan tu kebanyakan pilih jahat daripada pilih baik. Tuhan bagi akal dah yang boleh menilai mana baik mana jahat. Maka jawapannya, Tuhan anugerahkan akal kepada manusia, panca indera dan pertimbangan, tapi Allah jadikan nafsu. Nafsu menguasai, maka nafsu pun memilih akan kejahatan. Kita pun akan jawab seumpama tu. Sebab pilih kejahatan, kita akan letak kepada nafsu, kita akan letak kepada godaan syaitan. Kenapa pilih kejahatan? Dah nafsu. Kenapa kau pilih kejahatan? Godaan syaitan. Kita tidak akan sandar kepada qada dan qadar Allah akan perkara kejahatan. Gitulah cakapan kitanya. Clear lah. Dia pun pergi kepada qada qadar. Baru nyata. Hak nafsu memilih ni mutlak, bukan hak Tuhan. Kita sandar pada nafsu, adab kita. Sebab ini pilih benda jahat, nafsu ataupun godaan syaitan. Pegangan kitanya semua yang berlaku tu hak Allah Ta'ala berlaku. Nafsu tu makhluk Allah, syaitan tu makhluk Allah, akal kita pun makhluk Allah. Yang memilih, yang menjadikan segala-gala khalik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun iman yang ke-6.
Kita sandar pada nafsu, godaan syaitan, sebab itu perkara jahat. Dan juga kita sandar kepada asbab. Kalau seseorang pilih benda baik, kita kata bagus kamu ni, kamu ni sudah menggunakan akal dengan jalan yang betul. Kita pun letak pada akal je. Kalau baik pun, ni barulah guna ada akal. Kalau kita kata dulu dia tak juh kan, ni dia baik dah. Tengok tu, sekarang ni awak boleh menilai kan mana baik mana buruk. Tengok awak pilih benda baik, comel-comel. Itu baru guna akal Tuhan buat. Tuhan jadikan kita akal, bersyukur dengan akal, pilih awak benda baik. Macam sekarang awak pilih benda baik dah ni. Dulu kenapa akal yang sama kita pilih benda buruk, tapi sekarang mana boleh pilih baik. Tu baru guna akal sungguh. Kita pun sandar pada akal juga. Benda baik tu pun, tu sandar pada asbab. Tak ada salah. Pegangan tetaplah segala-galanya Tuhan. Tapi bila dia masuk kepada dalam pembicaraan qada dan qadar, tidak kesemuanya dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana bukan kesemuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baru nampak. Jawab mula-mula, kita pun akan jawab dengan jawapan yang sama. Tuhan jadikan akal yang boleh buat pertimbangan. Tuhan jadikan nafsu, syaitan pula ada. Hak pilih jahat tu kerana nafsu dan godaan syaitan. Kita tak akan sandar ke Tuhan. Tapi bila dia masuk bab qada qadar, bukan kesemuanya dikawal, semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana hafaz Al-Quran tapi akidahnya bercanggah dengan Al-Quran? Sebab kita nak faham akidah, kita kena balik kepada kaedah sifat 20. Adapun salafus soleh akidahnya direct pada Al-Quran. Sebab mereka daripada budak lagi mengaji Al-Quran, ulama-ulama muktabar dia budak lagi hafaz Al-Quran dengan ibu bapa mereka. Ketika mereka mengaji Al-Quran, ketika mereka hafaz Al-Quran, Quran bahasa mereka, mereka sudah diperjelaskan dengan akidah Al-Quran. Daripada kecil lagi mereka ngaji Quran, akidah Quran. Kita kecil ni ngaji Quran pun muju akidah Quran. Baca Quran budak berpandai. Naik tinggi sikit, kita ngaji kelas tinggi-tinggi sikit, pun ngaji Quran saja je. Kita ambil hafal Al-Quran, hafal Quran saja je. Ayat Quran kata apa, kita dah tahu Quran bukan bahasa kita. Sebab tu kita kena pakai kaedah sifat 20. Ngaji molek sifat 20 ni, sifat mukhalafah. Ngaji molek apa makna mukhalafah pada perbuatan. Ngaji pula wahdaniyah, apa makna wahdaniyah pada perbuatan. Ngaji molek situ. Lepas tu ngaji pula sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu. Solid lalu hak rukun iman yang ke-6. Tak kosek lalu dah. Ayat Al-Quran tu kita kena ngaji lain pula. Naik pada ayat Al-Quran. Hak semua perbuatan Allah kita pergi pada Al-Quran. Tu hak kaedah kitanya. Bukan kata kita ngaji Quran masa budak-budak, kita tak boleh nak berpegang akidah Quran sebab guru Quran dah ajar kita yang akidah Quran. Orang yang mengaji Quran dah hafaz Al-Quran pun. Sebab itulah orang hafaz Al-Quran dia kena ngaji kaedah sifat 20. Kalau kita kata orang hafaz Al-Quran dia ngaji kaedah sifat 20. Mengapa Quran? Biar guru kamu hurang akidah Quran tu lalu. Tak mampu. Tak mampu. Faham tak ni? Orang Melayu belaka nak faham Al-Quran kena ngaji bahasa Arab. Ngaji bahasa Arab saja, tahu terjemahan, tak boleh nak huraian Quran lagi. Kena ada belah-belah ilmu pula untuk huraian Al-Quran tu. Kalau setakat erti terjemah Arab ke Melayu, tak boleh nak huraian lagi Quran. Lepas tu macam mana kita akidah? Akidah kita kaedah sifat 20. Mana kalau hafal Al-Quran sekalipun, kalau tak kemah kaedah sifat 20 tadi, berat laginya. Dia cerita pula sebenarnya di dalam TV ni, sebenarnya kita belum lagi ditakdirkan mati. Kita belum lagi ditakdirkan mati. Tetapi oleh kerana kita ambil pisah, kita rodok tekuk kita, maka mati sungguhlah kitanya. Kerana bukan semua yang berlaku tu ditentu dia kawal oleh Allah, bukan.
Jadi Tuhan belum lagi menentukan kita mati sebenarnya. Dah kita rodok bisa mati sungguhlah. Bukan semuanya itu ditentu dikawal oleh Allah. Jadi kita tidak ditentukan mati pun boleh mati juga kita ni. Kalau Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah mati hak adah mati biasa tu, sampai ajar. Adapun mati dibunuh oleh orang, ajal belum sampai, orang yang bunuh tu yang memutuskan ajal. Gitu. Tu Mu'tazilah. Kalau mati biasa, mati sakit, tu sampai ajal. Tapi kalau segar orang tikang, orang bunuh, ajal belum sampai. Tapi diputuskan ajalnya, disekat ajalnya oleh orang bunuh dia. Apa begitu? Sebab bunuh orang, tikang orang tu benda jahat. Bukan Tuhan netu tu. Bukan mari Tuhan benda jahat. Tu Mu'tazilah. Kalau mati biasa, sampai ajar. Kalau mati dibunuh, ajar belum sampai. Tapi dipotong oleh orang. Kuasa orang. Tak kira mana tu. Hak sani pun pesen tu ke mana tak tahulah. Ajar ni sebenarnya kita belum lagi ditakdirkan mati. Dah ambil pisau rodok tekok mati sungguh lah. Bukan semuanya ditentu dan dikawal oleh Allah. Bukan, dia kata. Mana pula kita rukui mat kenang ni. Ngaji bab kudrah iradah nak letak mana kita? Tapi mujurlah sebab saya dah tengok TV tu. Orang beritahu ni pula bukan dia tanya. Ustaz dengar Ustaz betul ke tak? Dia tak tanya. Ustaz pagi tadi Ustaz dalam TV dia ajak akidah salah. You pun salah lalu dah. Lepas tu boleh saya dengar. Ni bang apa? Dia ngaji tauhid lulu fadain tahqiq sungguh dah. Tak tanya orang dah. Tanya dah. Memang salah. Maknanya dia tunjuk saya tu bukan dia kata cuba tengok Ustaz betul ke salah. Dia tak kata. Bagi tak dia ajar salah, dia pun tunjuk. Ni baru kejap. Walau hak kata salah tu orang biasa je. Hak yang mengatakan salah tu, hak disalahkan tu doktor agama. Hebat dia. Dah dilulu fadhain tauhid. Tahqiq kejap dia bab pegangan sebenar. Sebenar ke salah boleh ubuh lalu dah. Tu baru lulu fardu ain. Mana kita? Siapa tangga tu dok kita. Dengar ni salah ni. Tapi ada orang komen dah habis. Dia kata mujur kau belajar learning. Kau tak belajar boleh terima juga macam dia kata. Bagus belajar. Tapi mujur lah. Siapa apalah Ustaz kita buat program di KL, kita buat tajuk qada dan qadar. Sebab apa dalam TV baru ni ajar salah. Dia kata dia WhatsApp dah saya hot dalam TV tapi saya dah buka lagi. WhatsApp ni buka jarang-jarang je. Kalau orang beritahu baru saya buka. Ada WhatsApp. Tapi kalau ni hot pakai somok ni je. Ni hot pakai somok. Senang ni buat atas meja nak tengok pukul berapa nak sudah ni. Buat atas meja sebab nak tengok pukul berapa sebab sejin tak ada jam. Mana ada jam? Belakang tak bilang belakang. Tahu kau orang mengajar? Mengajar-mengajar? Mana ustaz ni nak balik dah ke? Kena buat ni atas meja. Kalau tidak mudah poket je. Buat atas meja ni sebab tak ada jam ni masjid ni. Buat jam tiang tu ke suti. Buat atas meja ni ke suti. Allah lah. Ada setengah masjid di ubah belakang. Kitanya pula rapok juga belakang jauh sangat. Dia ubah belakang. Ni ubah sini nak paling warna gitu. Nampak dia orang lah. Dia kata dia atas WhatsApp tapi tak tengok lagi. Dia kata hak dah TV. Kalau tu dengar dah kata. Tapi maknanya panggil apa? Ambil tanggungjawab. Kita nak program qada sebab orang masjid sendiri pun boleh tentu lagi dia kata boleh nilai salah dia ajar tu boleh tentu lagi. Mana bagus tu ada yang ada inisiatif gitu. Kata bismillah. Tanyalah ustaz TV3. Bukan TV9 dia. Marah di TV9 pula. TV3.
TV3 dia stesen lain kau. Lain-lain. Oh, kena faham TV lain marah kawan tu. Memang YouTube ada. Orang buka di YouTube tu puluh-puluh ribu. Orang share pun ribu-ribu. Hak komen bagus. Gini belaka. Hak komen. Setakat saya baca komen tak ada seorang pun tegur kata salah akidah ajar gitu. Pada hak tengok YouTube ni, hak sungguh nak tengok. Hak tengok TV tu kebetulan buka TV suri rumah, sementara tunggu anak pergi sekolah, dia bukalah TV. Itu kebetulan je. Tapi kalau buka YouTube, memang betul-betul cari tau. Memang betul-betul cari. Puluh-puluh ribu buka YouTube. Hak tanyalah ustaz tu. Puluh-puluh ribu. Orang hak share pula ribu-ribu pula tu kan share. Dia tengok-tengok, oh ni bagus. Dia pun share pula ke orang lain. Share tu lebih banyak daripada orang buka. Ada ni. Share tu lebih banyak daripada orang buka. Kalau buka 10,000, kalau share 2-3,000, banyak tu lagi. Berkembang. Siapa dia share? Sebab dia berkenan. Sebab dia share. Dia kongsi pada anak beranak dia, pada kawan-kawan dia, apa? Bagus ni. Bayangkan. Lepas tu macam nak cerita tu, orang hak mengajar tu. Oh, dia kena perbetulkan balik cara terbuka lah. Sebab ni jadi rakaman tu bila mati rakaman tu, kiamat baru mati rakaman tu. Ada ni rakaman tu bila nak hilang, tak hilang lah. Mana macam hak ngajar ni lah. Bila nak hilang hak rakaman tak hilang, hak tukang ngajar mati, rakaman berjalan lagi. Kalau salah orang ni, kita mati dah. Kita ajar salah, orang pun ambil salah tu, haruan kita. Ani takut rakaman ni. Kita ngajar setakat sejik surah tak ada rakaman, salah pun dak berat mana, sebab kita boleh royak penjelas lalu dah. Orang tak ramai. Ni dak ni orang ramai juta-juta. Lepas tu rakaman tu tak mati dah tu. Melainkan diperbetulkan supaya rakaman tu dipadamkan. Gitu jelah. Kita nak kemas hak tanjizi hadis tu, hak qada-qadar tu. Tapi kita nak luah laginya kekuasaan Allah di bawah genggaman dia belaka. Bawah genggaman kekuasaan dia belaka. Ni saat sekarang ni bawah genggaman kekuasaan dia belaka. Tapi hak Tuhan buat tanjizi hadis selaras dengan apa yang Tuhan iradahkan pada azal. Itu je. Tapi kekuasaan Allah dan genggaman dia belaka. Ada ni. Dan genggaman dia belaka. Nak cerita kuasa Allah dan genggaman dia belaka. Sampai masa Tuhan buat, itu iradah, selaras dengan iradah. Tiba-tiba hak Tuhan buat iradah tu pun bukan hak Tuhan juga. Tak ada benda. Mana wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah Ta'ala atas tiap sesuatu amat kuasa. Mana amat kuasanya? Kalau makhluk sendiri, bukan Tuhan. Kita ahli sunnah memanglah kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan itu bukan mutlak. Diri pilihan dan perbuatan itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala segala-galanya. Lepas tu ada pula yang tanya, muskil dianya, lama dah nak tanya. Apa nak tanyanya? Syurga ataupun neraka ni Tuhan tetap tak lagi. Tuhan tentu pada azal ke tak lagi syurga neraka ni. Kalau tanya seumpama tu kalaulah berkelip mata pun qada qadar Tuhan, bergerak nadi pun qada qadar Tuhan, apa yang berlaku atas dunia ni qada qadar Tuhan, syurga seseorang, neraka seseorang tu lagilah besar qada qadar Tuhan lah. Apa dia lagi nak tanyanya? Tapi kata dah kan, ma minkum illa waqad qutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan oleh Allah akan tempat kembali sama ada daripada neraka ataupun daripada syurga.
minan nar, ni maq'adahu minan nar, ni ma minkum wa qad kutiba ma'akum minan nar. Ada tadi disebut molek dah. Tempat kembali itu neraka ataupun syurga. Tapi Nabi sebut neraka dulu, baru Nabi sebut syurga, sebab nak memperingatkan kita. Kalau Nabi nak menggemarkan kita, Nabi mula molek dulu, baru cerita hak buruk. Tapi ni peringatan. Tempat kembali neraka ke syurga telah ditetapkan oleh Allah. Situlah. Sebab apa gitu? Hak berlaku sekarang Tuhan berlaku. Sebab berlaku sekali Tuhan belaka. Sekecil-kecil buat Tuhan belaka. Takkan syurga neraka paling besar tu bukan ketetapan Tuhan. Muskil apa lagi dah? Tak muskil dah kalau kita kejar rukun iman yang ke-6. Sekalian perkara qada dan qadar. Sekarang perkara kecil pun qada dan qadar. Kalau syurga neraka tu besar, lagilah qada dan qadar. Tak ada muskil-muskil dah. Dah kalau gitu gok kan ni? Dah kita warna lah ni. Dah warna Tuhan buat kita lah ni. Tuhan buat kita lah ni warna. Di kalangan orang Islam yang beriman dan beramal soleh, berlaku maksiat kita segera taubat. Hak tu Tuhan buat kita. Mudah-mudahan di hadapan tu Tuhan qadakan kita hak baik syurga. Gitu kan. Alhamdulillah. Dah. Lepas tu orang kafir mana? Nulah orang kafir. Sekarang dia kafir, lahir pun kafir dah. Mak ayah dia kafir, sekarang kafir, mati siapa ke mati dia kafir. Neraka lah dianya. Neraka lah dia. Lepas tu nak mikir apa? Hak Tuhan belaka kan? Ke nak mikir? Tak sudah mikirlah, bukan kerjaan kita. Hak dia. Nak mikir buat apa? Allah siangnya ke dia. Dia nak pergi mikir benda gitu. Nak mikir buat apa? Faham tak? Bukan kerjaan kita tu seduk mikirlah. Kita setakat Tuhan perintah buat apa-apa kita buat tu apa kata tu. Lepas tu apa kerja Tuhan kita dah mikir apa kerja Tuhan. Tuhan buat orang kafir. Tuhan buat orang kafir, Tuhan buatlah orang kafirnya. Lepas tu kekal ke ni. Lepas tu apa? Kita fikir, kita fikir Tuhan kata kita apa? Beriman, beramal soleh. Tuhan kata kita. Fikir tu dah kitanya. Hak lain Tuhan buat tu hak dia. Cara apa kitanya? Gini contoh. Kerja kitanya jadi dereba je. Kita pulahlah kereta terdereba. Kita tahulah bos kita gimana pun. Sementara bos mesyuarat kita pergi duduk kedai kopi mana pun. Duduk bersembang. Ada masalah. Bawa kereta pula kereta mewah. Nak nyamar kereta sendiri pun boleh. Nak ngorak tau. Dah. Buang pakaian dereba tu jadi pakai semak. Awak tak tahu dah. Lepas masa dia kata okey nak balik dah, pergi ambil. Mikir banyak kitanya. Lepas tu tengoklah. Bos kita belakang tu nampak sandor, nampak letih, nampak Allah serabu. Biar ke dia lah. Cara apa kitanya? Bukan kerja kita nak mikir dia. Kena tanya, bos, mana bos nampak penat nampak serabu ada banyak masalah ke bos? Kongsilah dengan saya. Buat pedah buat benda, bukan kerja kita. Kerja kita daripada sudahlah. Ke kan? Dia pening pun dia gaji besar mana? Dia apa ke dia nya? Kita pun lagi mana bos? Kita kata je. Lepas tu dia guna, tu bukan kerja kita. Mikir anda apa nak serabut mikir bukan hal kita. Kita mikir kerja kita je dah. Sekarang kita mikir kerja kita buat ibadat. Hak Tuhan buat kafir mati kafir neraka tu hak kerja Tuhan. Nak mikir buat benda. Kan senang tu. Ayah apa? Tuhan buat kita di taat. Hak Tuhan taat kita tu. Mudah-mudahan taat kita pakai mati. Taat apa mati pun hak Tuhan. Kita nak riak wujud takabur nak apa bukan hak kita pun hak Tuhan. Alhamdulillah je lah kita ni. Tapi kata dah tidak kamu laikan Tuhan tetap dah tempat kembali di syurga ataupun neraka ataupun syurga. Sahabat pun tanyalah afala natakulun ala kitab. Adakah kami ni nak gantung atas ketetapan Allah? Tapi pun kata i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu. Kenapa? Kerana tiap-tiap dari kamu ni akan dipermudahkan
barang yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan jadikan barang untuk kamu tu neraka, mudah nak buat jahat. Kalau Tuhan jadikan tempat kamu tu syurga, mudah nak buat baik. Tu je lah. Itu hak berlaku di kita. Mudah je nak belajar. Susah-susah jauh pun nak belajar juga. Hak tak mau belajar juga dianya. Tak mau belajar. Walaupun mudah duduk masjid dah, tak mau belajar, tak belajar kok. Itu bahagian dia. Kita boleh belajar, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya pada meninggalkan maksiat, tak ada upaya pada mengerjakan maksiat, kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Clear dah. Kan kita ni hak yang kita ni letak molek bab pegangan, biar faham molek bab pegangan. Hak tanjizi hadis ni lah. Tapi pergi pada suluhi qabdah tu nak cerita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hak berlakunya tanjizi hadis. Hak tanjizi hadis pun kita tak berpegang. Hak tu habis cerita. Ada ni. Kemudian kita perhabis hak qabdah ni. Tapi sekitar juga minggu ni. Cuma nak tanya minggu depan. Mana kita minggu depan? Raya Ahad. Puasa tak ada masalah. Puasa lagi bagus mari belajar. Kalau tidak duduk rumah tidur je. Puasa hari Arafah kan mari belajar lagi bagus. Sebab minggu lepas tak ada dah. Lepas tu minggu ni ada, minggu depan tak ada pula. Wah ni celang-celup gitu. Nah. Mana? Jangan saja mari dah. Ustaz. Faham maksud? Tak ada pun. Ingat kalau sempat minggu depan nak cerita sikit bab korban apa semua. Macam mana cara kita nak menyempurnakan ibadah korban. Tahu? Sebab saya cadangnya nak cuti sebagaimana hak jabat cuti 2 hari je, Ahad dengan Isnin. Ingatkan nak cuti Ahad dengan Isnin juga. Malam Selasa hak masjid Khalifah, pihak masjid telefon dah. Jalan kelas, tak ada masalah. Mungkin hak kelas tak adanya malam Isnin je hak ngada baru tu je. Tak ada lah malam Isnin tu Malam Selasa tu pihak masjid kata, kalau tak ada kelas pun dia kata tak ada gimana pun orang dia kata. Tak apa. Jadi cadangnya nak cuti Ahad dengan Isnin. Ahad memang tak ada kelas, Isnin je lah. Ingat-ingat 2 hari Selasa hak surah imam tu pun ingat nak jalan tu. Cuma nak tanya sini 2 hari Sabtu. Hak surah imam Selasa tu 2-3 hari lagi kita tanya lah mana orang surah. Orang surah tu hak sama. Tapi apa masa rebeh rebeh. Apa masa rebeh. Mana tak ada separuh kadang-kadang. Tak apalah, mana ada. Yalah. Kalau kisah saya lah. Hari Rabu tu ngata anak saudara. Hari Rabu. Tapi kata minta maaf kalau main sampai ke hari Rabu. Kalau ngata hari Isnin boleh lah. Dah dia hari Rabu dah, maka dak lah sayanya. Gitu lah. Masa kahwin hari tu, hari Sabtu. Anak saudara duduk pasir mah. Dia kahwin hari Sabtu. Minta supaya jadi saksi apa semua. Minta maaf kata hari Sabtu ada kelas. Adik-beradik Terengganu ni hari Jumaat pergi belah Kedah. Hak anak-anak nak pergi awal tupanglah dengan mak dara. Saya seorang je pak dara dia. Adik-beradik saya seorang je lelaki. Dia minta dia saksi. Saksi tak mustahak mana, orang lain boleh dia saksi. Dah dia kahwin hari Sabtu jam 1. Saya pergi lepas kelas lah. Lepas kelas siapa lah pukul 3 pun tak ada orang. Pukul 3 tu gitu lah. Mana bukan benda tu benda mendesak. Setakat nak jadi saksi tu tak payah mana tu. Tapi anak-anak pergi dah lah. Tupang-tupang mak dara dia. Pergi lah. Mana macam sebut kuliah tu dahulu lah. Kita usahakan belajar tu istiqamah. Sebab saya berpegang pada nasihat tu guru. Belajar istiqamah. Sampai masa mengajar istiqamah. Tunggu pesan gitu.
Almarhum tok guru saya nya siapa ke doktor kata jangan ngajar dah, ngajar. Ngajar. Lepas masa lah kali rebah tak boleh bangun dah, barulah tak ngajar. Nak ngajar juga. Sebab apa? Kalau tak ngajar dia jadi macam tak sempurna. Jadi dah duk mengajar. Jadi saya usahakan istiqamah ni atas pesanan tok guru. Tok guru pesan istiqamah. Tambahan pula kita ni belajar mengajar hak fokus fardu ain. Hak fardu ain ni tak boleh nak celang-celuk. Tak boleh celang-celuk hak fardu ain ni. Hak fardu ain ni sepatutnya bukan sekali sehari, bukan dua kali sehari. Duha ada kelas, maghrib ada kelas, duha ada kelas, maghrib ada kelas. Kalau kita daripada kosong tak berapa nak cukup lagi tu. Hak orang nak belajar ni pula. Lepas tu saya biasa duduk cadang, hidup pondok lah. Hidup pondok masing-masing ustaz. Ayam itik. Dulu apa ayam itik? Ayam itik. Hidup pondok. Pecin-pecin dah hidup pondok. Ngaji sepenuh masa. Pondok boleh ngaji belah-belah utis hari. Jadi setakat ngaji duha, lepas tu maghrib. Duha, lepas tu maghrib. Kalau kita ni ada asah tak apa. Maka kata ada asah ni mana atas tong tu panggil tu. Atas tong. Apa atas tong bah tak? Sepuk-sepuk je, sipi-sipi je. Lepas tu nak celang-celuk pula. Ngaji retek, dok retek. Hak berat lagi, orang nak mengaji, orang mengajar pula. Ada tak ada. Kadang-kadang mengajar pun ada juga. Ustaz, saya minggu saya letih. Saya pakai tutup telefon. Lepas tu orang telefon tak boleh saya tutup. Gitu je. Allah kata senangnya you buat. Saya mari letih kata beritahu awal-awal saya letih sangat. Minta tangguhlah sekali. Ada boleh letih tutup telefon. Orang nak telefon tak boleh ya. Patut apa pun nanti gitu. Yalah orang nak belajar ni dia butuh nak belajar fardu ain. Orang nak belajar ni pula dia kadang-kadang ada hemah tu hemah tinggi, ada hemah rendah. Kalau hemah rendah tak mau belajar lah lama-lamanya. Memang ada setengah. Dia kata kalau tak ada kelas jangan beritahu. Biar pakat mari, lepas tu tak ada balik. Mari boleh pahala, balik boleh pahala. Boleh juga. Dah lah. Mari boleh pahala, niat kita nak belajar. Balik boleh pahala. Ya, tapi takut putus hasil orangnya. Ada kata gitu. Jadi mudah-mudahan gitulah Tuhan beri kita istiqamah, ikhlas kita dalam mengajar, dalam belajar tu juga kita. Mana kalau perkara tu masih lagi kita boleh elok, kita eloklah. Tapi biasanya adik-beradik tu faham dia tahu dah. Dia tahu dah. Saya ingat saya ngaji dulu di Pasir Putih tiap-tiap hari Sabtu dulu. Ngaji kitab hikam 8 tahun saya berulang dengan kawan. Siap berdoa mula, jangan wilah orang mati pada hari Sabtu. Tak biar orang mati hari Sabtu. Orang mati dekat-dekat tu lah. Sebab apa tak lagi ngaji? Apa gitu no. Tak mau tinggal nak ngaji. Kawan tu adik-beradik dia jam hari Sabtu. Siapa suat jam hari Sabtu? Pergi semacam tak deli. Mana nak mengaji. Kalau nak mati pun mati hari Ahad, jangan mati Sabtu. Ada ni orang dekat-dekat tu kalau tak mati kat tak lagi lah kitanya. Lepas gitu benar. Kalau nak mati hari Ahad, jangan mati Sabtu. Sebab apa? Takut terganggu nak pergi ngaji. Masa tu di Pasir Putih 8 tahun ulang. Berdua dengan kawan. Sama-sama. Mana apa? Tiap-tiap minggu. Istiqamah. Itu tenaknya ngaji istiqamah, ngajar istiqamah. Sebab apa? Kita ni Tuhan beri masa. Bila-bila masa Tuhan tarik masa kita. Tuhan beri sihat. Bila-bila masa Tuhan tarik sihat kita tu. Bila-bila masa. Pandang ni. Kita berhabis sikit lagi hak qabdah ni. Dan maksud dengan qabdah ini genggaman kekuasaan.
Genggaman kekuasaan, iaitu bahawasanya mungkin ni benda harus ni di dalam genggaman iradah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikehendaki Allah, kalau dikehendaki Allah ni dia hazahkan maf'ul tu. Kalau dikehendaki Allah akan mentakdakkan barang yang tak ada. Bila Allah mengatakan ni, pada yang tak ada tu nescaya dikekalkan akan mungkin itu atas tak ada. Maknanya kalaulah benda ni tak ada, asalnya tak ada, Tuhan kehendaki nak tak ada, nak kekalkan tak ada, Tuhan kekal atas tak ada lah. Tuhan kekal atas tak ada. Tak ada bila ni? Tak ada sebelum kita dijadikan, tak ada. Tuhan nak kekalkan tak ada, genggaman dia, kekuasaan dia. Nanti lepas kita ada, tak ada pula kemudian kita mati. Dalam keadaan kita tak ada kemudian tu, dalam genggaman Allah nak kekal kata Tuhan, kekal ajalah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau pada benda yang ada, benda yang ada ni sekarang ni dikekalkan atas adanya. Sekarang Tuhan nak kehendak hak ada, Tuhan nak kekal ada, Tuhan kekal ada. Tuhan nak mentaduk, Tuhan mentadukkan, tu genggaman dia belaka. Dan kalau dikehendaki, dikehendaki akan ada, nescaya diadakan mumkinun pada yang pertama. Mana pada yang pertama? Pada masalah dikehendaki Allah Ta'ala pada yang tak ada tu. Itu pada yang masalah yang pertama. Jadi Tuhan kehendaki pada benda yang tak ada tu, barang yang tengah tak ada tu, Tuhan kehendak nak ada, Tuhan ada je. Kita tak ada dulu, Tuhan kehendak nak ada, Tuhan buat ada. Tuhan, kita tak ada lepas dia mati dan genggaman Tuhan, Tuhan nak bangkitkan kembali, Tuhan buat je lah, bangkit balik dari kubur. Itu masalah yang pertama. Atau dihilangkan daripada adanya pada yang kedua. Yang kedua mana? Tuhan kehendak kita ada, Tuhan kekalkan kita ada, kehendak dia, genggaman dia, Tuhan adakan kita sekarang. Dan genggaman Tuhan, Tuhan nak kekalkan kita ada, Tuhan kekalkan. Tuhan nak hilangkan daripada adanya, Tuhan hilangkan, Tuhan matikan kita di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nak cerita kekuasaan Allah. Kemudian meniada, mengadakan kembali, Tuhan lakukan, Tuhan buat muafakat dengan iradah. Selepas diadakan kembali, dibangkitkan di pada mahsyar, iradah tentukan pada azal, kekal selama-lamanya, Tuhan pun buat kekal selama-lamanya. Hak Tuhan buat ni bukan dunia saja, dunia akhirat hak Tuhan belaka, hak dia belaka. Tu dah nak payah apa? Faham, pegang, tu dah ada payah-payah. Tapi gitulah, atas-atas. Kadang-kadang kita orang tua duduk masjid berpuluh-puluh tahun, berkhidmat dalam masjid, lama berkhidmat, tapi tak pernah bicara bab pegangan qada dan qadar. Ulang, jawapannya ustaz gelap. Jawapannya gelap. Bukan jawapannya baru faham sikit-sikit, tu pun ulang buih mulut dah. Kalau kata faham dah sikit, nampak dah sikit tu pun, tapi alhamdulillah lah. Tapi jawapannya gelap. Gelap. Duduk masjid puluh-puluh tahun, tapi jawapannya gelap. Apa gelap? Tak boleh nak apa? Tak boleh nak tu tak tahulah, wallahu alam. Tapi setakat nasihat ginilah, kata belajarlah, minta dengan Tuhan, gitu je lah. Sebab belajar istiqamah, tapi baru nak belajar. Belum ni tak peduli bab qada dan qadar. Kalau belajar ngaji tauhid pun, ngaji tauhid mendata gitu je, orang tua pula. Jadi akhir jawapannya gelap. Itulah kita, hak ada di kita, faham sikit sebanyak, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan sah, kita buat amal ibadat banyak, biar pegangan kita kuat. Nak buat ibadat banyak itulah kena mujahadah. Taat tu kena mujahadah. Taat zahir kena mujahadah, taat batin lagilah kena mujahadah.
Mujahadah pada ikhlas, mujahadah pada syukur, mujahadah pada sabar, mujahadah pada tawakkul redha. Hak tu lagi nak kena mujahadah. Mujahadah pada meninggalkan maksiat zahir mudah. Mujahadah nak buang hak ni riya, ujub, takabur ni hak dalam ni. Tu kena mujahadah sungguh-sungguh lah. Sebab apa? Ketaatan zahir batin lah yang akan menguatkan iman kita, menguatkan akidah. Kalau dahulu-dahulu kita buat amal dah tapi akidah kita tak betul, amal kita tak ada terima. Jadi kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena cover balik, kena tapung balik. Mana apa? Tupu pada amal ibadah. Dulu kita buat amal ibadah dah, tapi kita menyadari kemudian pegangan kita salah, berarti amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Lepas tu macam mana? Sekarang ni kita tupu pada amal ibadah lah. Hak dahulu kita salah, kita bertaubat dengan Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Lepas tu macam mana kita ibadah kita terus tak terima? Kita perbanyak ibadah sekarang ni. Sembahyang sunat, dengan puasa sunat, dengan ngaji Quran, dengan sedekah jariah. Sedekah jariah terutama sekali. Biar kita mati, amal ibadat kita pahala mari sokmo. Pahala kebajikan tu mari sokmo. Maknanya kalau kita kata dulu amal ibadat kita tak terima sebab akidah tidak betul, kita bertaubat, kita berpegang akidah yang sebenar. Mudah-mudahan kita mati dalam akidah yang sebenar. Kita nak biar pahala kita tak putus. Mana sedekah jariah lah, kejariah tu. Gitulah jalan kitanya. Itu jalan kita. Kita buat ibadah, kita pun perbanyakkan sedekah jariah kita, biar jadi bekal kita di hari akhirat. Kita habis sikit lagi. Dalil qudrah, kalau Allah lemah ni dalil akal. Tentu tak ada makhluk ini, dan tak ada makhluk ini tidak sebenar, kerana kita telah lihat adanya. Ni dengan pandang mata kasar ada makhluk ni kan. Kalau lemah tak ada makhluk. Tak ada makhluk ni tak sebenar lah, sebab makhluk ni ada. Dan manakala tetap Allah ada qudrah, nescaya mustahil lemahnya. Itu dalil akal. Dalilnya ada makhluk, tu dalil Allah kuasa. Dalil ayat Quran mudah sangatlah kita duk baca semua tu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalil ayat Quran. Dalil akal, apakah dalil Allah kuasa? Dalilnya ada makhluk. Kalau Allah tidak kuasa berarti Allah lemah. Kalau Allah lemah tak ada makhluk, makhluk ada. Itulah dalil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kelapan iradah sifat ma'aniyun. Kemudian hak kelapang ni lah, hak panjang pergi kepada qada dan qadar. Muka surat 21 cerita bab perkara jahat. Tajuk di bawah tu pula berdalil pada dengan iradah. Kita buat jahat. Kenapa kamu buat jahat? Kerana Tuhan tetap dah pada azal haram, dosa besar di situ dah. Dari segi adab percakapannya macam mana. Musurat 22 pula, hak ni hak berkaitan dengan wajib redha dengan haram redha akan perkara maksiat. Ni di dalam ilmu tasawuf ni sebenarnya. Hak ni kena faham boleh. Kemudian barulah dia pergi pula kepada ada sesuatu dengan ta'lil, dengan ilah. Geraknya tangan cicim gerak secara automatik, bukan Allah gerakkan, tak kait pun kudrah iradah Allah. Kafir ijma' ulama. Kemudian perkara berlaku secara tabi'ah, hak musurat 22 tu bisa memutuskan secara semula jadi, tidak berkait dengan kudrah iradah Allah. Kafir ijma' ulama. Kemudian musurat 23 dipanjang cerita hak i'tiqad Mu'tazilahnya macam mana, i'tiqad ahli sunnahnya macam mana. Surat 24 tu pula iradah suruh redha ilmu Allah tidak berlaziman. Tu panjang pula cerita. Ni hak disifat iradah ni lah pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6 yang saya pernah sebut sebelum ni. Contoh dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab tauhid karangan Imam Ghazali rahimahullah, pembicaraan yang sangat panjang adalah di sifat iradah. Di sifat iradah dalam kitab Arba'in 7 muka surat setengah. Dia dalam kitab Arba'in fi Usuluddin dia ada 10 tajuk bab akidah. Dia ada tajuk takdis, menyucikan Allah daripada super makhluk, setengah muka surat. Cerita bab ilmu 1/4 muka surat. Cerita bab samak basar 1/4 muka surat. Cerita bab nubuah kenabian 2 muka surat.
Cerita bab hari akhirat 1 muka surat. Cerita bab iradah 7 muka surat setengah. Bicara panjangnya apa? Bicara panjang di qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak tempat yang paling banyak tergelincir walaupun di kalangan orang yang beraliran agama sekalipun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.